Dia ni salah seorang artis yang ada bakat semula jadi, bakat besar pula tu. Tapi sayang, bagi aku dia dah sia-siakan bakat yang dia ada dengan benda-benda bodoh. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Aku dapat banyak gila komen yang request cerita pasal Kurt Cobain tau. Sebenarnya, untuk pengetahuan korang, cerita pasal Kurt Cobain ni aku dah buat tahun 2020 dulu dah. Tapi, video tu kena remove dengan YouTube disebabkan ada unsur-unsur yang langgar guideline YouTube. Tahun lepas, aku dah edit balik. Aku publish, tahan 3 hari je. Lepas tu, YouTube remove lagi. So, video pasal Kurt Cobain ni sebenarnya dah 2 kali dah kena remove. Masa aku tengah fikir sama ada nak rekod baru ke tak, tiba-tiba terlintas satu idea dalam kepala aku tau. Kurt Cobain ni kan salah seorang ahli dalam 27 Club. So aku terfikir pasal seorang lagi ahli dalam club tu. Video pasal Kurt Cobain ni aku akan rekod yang baru, tapi nanti lah mood grunge tu tak sampai lagi. Hari ni aku nak ceritakan sikit sejarah ringkas tentang seorang penyanyi yang bernama Amy Winehouse. Nama penuh dia ialah Amy Jade Winehouse. Dia dilahirkan pada 14 September 1983 dekat Chase Farm Hospital, Gordon Hill, Enfield. Bapa dia bernama Michael Mitch Winehouse, seorang pemandu teksi. Mak dia pula bernama Janice Winehouse ni Seaton, seorang ahli farmasi. Mak bapak dia ni orang Yahudi. Senang cerita, keturunan dia ni memang semua orang Yahudi. Jewish Museum London menjelaskan yang atuk Amy datang daripada bandar Minsk, Belarus pada tahun 1930. Lepas tu keturunan dia terus beranak pinak dekat England ni. Walaupun Amy ni Yahudi, dibesarkan dengan cara Yahudi, tapi Amy tak pernah follow pun ajaran Yahudi ni. Senang kata dia bukan Yahudi sejati lah, Yahudi sekadar dalam IC je. Satu lagi aku lupa nak bagi tahu, Amy ada seorang abang yang bernama Alex Winehouse. Dalam family Amy ni memang dah ada darah seni, di mana pakcik-pakcik belah mak dia ni memang ahli muzik jazz profesional. Nenek Amy belah ayah dia yang bernama Cynthia pun seorang penyanyi yang pernah bercinta dengan pemain saksofon jazz popular yang bernama Ronnie Scott. Masa dia kecil pun bapak dia selalu nyanyi lagu-lagu Frank Sinatra dekat Amy bila dia nak tidur. Jadi darah yang mengalir dalam badan dia tu memang dah ada genetik seni muzik lah. Dan family dia juga punca utama Amy ni terjebak dengan muzik jazz. Masa umur Amy 9 tahun, mak bapak dia ni bercerai. Lepas tu Amy duduk dengan mak dia dekat Whetstone, London. Hujung minggu pula dia duduk dengan bapak dia dekat Hatfield Heath, Essex. Bila dia dah makin membesar, dia banyak layan lagu-lagu gospel, R&B, hip hop. Daripada sini juga dia dah start practice vocal range dia. Dia nak tengok berapa tinggi suara dia boleh pergi. Masa umur dia 10 tahun, Amy terpengaruh dengan American R&B hip hop group macam TLC dengan Salt and Pepper. Disebabkan pengaruh tu kuat now, Amy pun buat satu hip hop group yang bernama Sweet and Sour dengan kawan dia yang bernama Juliet HB. Masa umur dia 12 tahun, nenek Amy ni cadangkan yang Amy ni masuk dekat Susie Earnshaw Theatre School sebab nenek dia pun belajar vokal dekat situ setiap hari Sabtu. Dalam masa yang sama, Amy ada pergi audition dekat Sylvia Young Theatre School. Masa tu dia nyanyi lagu On the Sunny Side of the Street daripada Louis Armstrong. Sylvia Young, pengetua sekolah tu, memang impress gila dengan suara Amy ni. Dia tanya Amy ada pergi belajar vokal ke dekat mana-mana sekolah muzik sebelum ni. Bila Amy kata tak ada, lagilah dia impress. Terus dia ambil Amy masuk sekolah tu sebab dia rasa Amy ni memang ada bakat semula jadi sebagai seorang penyanyi. Lepas tu, masa umur dia 13 tahun, Amy dapat gitar pertama dia sendiri. Sebelum tu, dia memang ada belajar main gitar tapi guna gitar abang dia je. Bila dah ada sendiri punya, Amy banyak habiskan masa praktis main gitar. Secara tak langsung, dia terjebak dalam aktiviti penulisan lagu dan lirik. Sayangnya, masa umur 15 tahun, Amy dah start buat perangai rebel dia tau. Dia tindik hidung, pakai tattoo, macam-macam benda lah dia buat. Dia juga dikatakan kena buang sekolah disebabkan tindik hidung tu satu kesalahan dekat sekolah tu. Tapi pengetua dengan bapak dia nafikan dakwaan tu. Lepas dah kena buang sekolah, masa umur 16 tahun tu, Amy cuba nak mulakan kerjaya sebagai seorang penyanyi profesional. Dia pergi semua bar dengan kelab malam yang ada, dia tanya boleh tak dia nak menyanyi dekat situ. Lepas dah jumpa tempat yang bagi dia nyanyi, maka bermulalah kerjaya dia sebagai seorang penyanyi. Dalam masa dia menyanyi tu, Amy dah start rekodkan demo lagu-lagu yang dia cipta sendiri. Kawan baik Amy, Tyler James,
James, seorang penyanyi pop England, bagi demo lagu Amy dekat bahagian talent scout recording company dia. Kebetulan pula recording company Tyler ni memang tengah cari penyanyi jazz yang baru. Lepas dah dengar demo Amy, pada tahun 2002 Amy dapat sign kontrak dengan Simon Fuller. Simon Fuller ni manager artis, penerbit filem and TV program dan owner kepada franchise Idol program. Alah, yang American Idol, Malaysian Idol, Indonesian Idol, Mamat ni lah owner program tu. So Amy duduk bawah Mamat ni dengan bayaran €250 seminggu. Kalau nak ikutkan, payment tu tak berbaloi pun, tapi Amy anggap inilah peluang untuk dia kembangkan bakat dia. Pada bulan Oktober 2003, Amy rekod lagu-lagu dia dalam Jazz and Blues debut album yang bertajuk Frank, sempena nama idola dia iaitu Frank Sinatra. Amy memang terlibat secara langsung untuk setiap penulisan lagu dalam album ni, di mana Amy gabungkan elemen jazz, pop, soul dengan hip hop. Album Frank ni berjaya dijual sebanyak 1 juta unit dekat England, maka album Frank ni layak dapat anugerah platinum. Album ni juga dicalonkan dalam Brit Award untuk kategori Female Solo Artist dengan British Urban Act. Pada tahun 2004, album ni dicalonkan dalam Mercury Music Prize. Masa ni, kerjaya muzik Amy terus naik mendadak. Dalam masa yang sama, image dia pun terus tukar. Masa zaman dia layan jazz, Amy ni banyak terpengaruh dengan muzik tahun 50-an dengan 60-an. Jadi, lepas nama dia naik, dia terus bawa pengaruh muzik 50-an, 60-an dalam muzik dia. Image dia pun dah berubah. Kalau kau tengok, dia suka buat rambut macam sarang tebuan dekat atas kepala tu kan. Itu nama dia Beehive Hairstyle, gaya rambut yang famous masa zaman-zaman tu lah. Pada tahun 2005, Amy berkenalan dengan Blake Fielder Civil dekat satu bar area Camden. Start daripada sini, Blake nila orang yang akan jadi watak besar dalam kehidupan Amy. Dalam masa sebulan je diorang kenal, Amy dah buat tattoo nama Blake dekat badan dia. Satu lagi, untuk pengetahuan korang, tahun 2005 ni juga tahun di mana trend penggunaan dadah dan alkohol berkembang. Baik rakyat biasa, bangsawan, artis, semua main barang ni. Jadi Amy pun tak terkecuali lah. Dan satu lagi, pengaruh besar Amy dengan aktiviti bangang ni ialah Blake. Family dengan kawan-kawan Amy ni tak tahu cerita. Sebenarnya Blake ni lah yang ajarkan dah Amy ni main dadah-dadah yang heavy. Macam heroin le, ecstasy le, pil ceketek on le. Itu bukan. Disebabkan dia ni dah main barang, berat badan dia terus turun mendadak. Perangai pun dah macam orang tak betul dah. Amy juga dilihat media sebagai penyanyi yang suka berparti. Bukan parti biasa-biasa punya, ini PSP punya, parti sampai pagi. Lama siap tak dengar lagu tu. Yang paling teruk, Amy ni dah dikenali sebagai penyanyi yang suka datang show dalam keadaan mabuk, sampai dah tak boleh nak menyanyi dah. Nyanyi 1-2 lagu, lepas tu hauk. Lepas tu, Amy dengan Blake ni selalu bertekak depan orang ramai. Kalau bertekak je tak apa, ni siap bergaduh, pukul-pukul, baling-baling barang ni. Pada Oktober 2006, Amy berjaya siapkan 11 buah lagu dalam masa 5 bulan je. Dan dia terus promote album dia yang dinamakan Back to Black. Salah satu single dia yang famous bertajuk Rehab. Dia dapat inspirasi untuk tulis lagu ni bila management company dia suruh dah Amy ni pergi rehab atau pusat pemulihan untuk settlekan masalah ketagihan alkohol dia ni. Company dia anggap yang ketagihan alkohol dia jadi punca segala masalah Amy dalam kerja dia. Masalah tu kalau kena dekat dia seorang tak apa, dia buat hal semua orang kena tiau. Tu yang babi tu. Tapi dah Amy ni boleh tahan mangkau juga. Dia tak nak pergi. So dia belah daripada company tu. Jadi dia tulis lagu ni ibarat nak menganjing balik dekat company lama dia tu. Yang tak boleh belahnya, lagu ni boleh jadi famous mat. Album Back to Black ni dapat nombor 1 selama 2 minggu berturut-turut dalam carta UK album pada bulan Januari 2007. Album ni juga berjaya menang anugerah Best Female Solo Artist dalam Brit Awards. Tak sampai sebulan lepas tu, album Back to Black ni masuk dalam market US, terus naik top 3 dalam carta Billboard. Album ni stay dalam top 10 selama beberapa bulan. Majalah Time pun letakkan lagu Rehab ni sebagai lagu terbaik 2007. Masa interview dengan majalah Rolling Stone, Amy cakap yang hampir semua lagu dalam album Back to Black tu pasal situasi hubungan Amy dengan Blake. Lagu Back to Black ni ceritakan pasal perangai dah Amy ni yang bila kecewa je terus ambil dadah, minum arak. Black tu digambarkan sebagai tabiat yang buruk Amy dengan Blake ni asal gaduh je putus, lepas tu get back, gaduh lagi, putus lagi. Macam tu je lah dia pusing-pusing, macam budak sekolah. Jadi setiap kali diorang bergaduh, bila Blake tinggalkan dia, dia pergi buat balik perangai bangang dia ni. Lebih kurang macam tu lah maksud lagu tu. Sebenarnya kalau kau tengok, lirik Amy ni banyak dalam bentuk puisi bahasa Inggeris. Engkau tengok dia punya perbendaharaan kata, frasa yang diguna, word rhythm dia. Sebab tu aku kata dia ni ada bakat semula jadi. Dalam keadaan dia tak betul pun boleh menulis dengan baik. Tapi itulah, ada bakat tapi attitude ke laut memang tak pergi jauh siap. Okey, balik pada cerita pasal kehidupan dah Amy ni. Pada bulan April 2007, Amy
Amy dengan Blake ni bertunang. Dan pada 18 Mei 2007, diorang kahwin senyap-senyap dalam satu majlis dekat Miami, Florida. Kalau orang Melayu, kita sebut kahwin lagi lah. Tapi dia ni famous nak mati. Dia kahwin dekat mana pun, kejap je media dapat tahu. Confirm lepas tu, family dia tahu punya bila baca paper. Lepas dah kahwin, makin menjadi-jadi pula Amy ni punya ketagihan. Diorang punya relationship pun dah makin toksik, penuh dengan dadah, alkohol dan penderaan fizikal. Family Amy fikir yang punca Amy ni jadi makin teruk sebab sedih bila nenek dia, Cynthia tu meninggal. Amy siap ada tattoo gambar nenek dia dekat lengan dia. Tapi kawan-kawan Amy semua percaya yang Amy jadi macam tu sebab dak Blake ni. Diorang percaya juga yang Amy melalui benda yang lagi teruk daripada apa yang kita nampak bila dah kahwin dengan Blake. Jadi sebab tu lah Amy ni macam tak betul sikit, asyik buat perangai je dekat public. Company Amy start bengang dengan Amy bila ada satu hari ni dia tiba-tiba buat perangai gila tau. Dia pergi batalkan semua tour konsert dia dekat England dan beberapa negara Eropah yang lain. Alasan dia senang je, dia penat, dia tak sihat. Yang paling best, dia kata dia tak nak perform melainkan dia sendiri rasa nak perform. Kepala bapak kau, orang dah ambil sponsor, dah bayar tempat apa semua, suka-suka hati kau je nak cancel kan. Pada bulan Jun 2007, Blake ni kena tangkap dengan polis sebab dia dengan kawan dia pergi kopok kan seorang waiter dekat bar. Amy masa tu memang melalak laki dia kena angkut. Apa lagi nak hilangkan stres, ambil barang Masalah ketagihan dadah Amy ni dah sampai ke muncak bila dia dah overdose dengan macam-macam jenis dadah pada 8 Ogos 2007. Diorang jumpa Amy dalam keadaan separuh sedar dah. Terus Amy kena hantar pergi hospital. Masa dekat hospital, doktor sampai terpaksa pam keluar isi perut Amy yang penuh dengan heroin, ketamin, ekstasi, kokain, whisky dengan vodka. Aku cakap engkau dia boleh telan semua sekali macam jajan siap. Disebabkan peristiwa ni, tour konsert Amy dekat US terpaksa ditangguhkan. Pada 21 Ogos 2007, management company Amy umumkan yang Amy dinasihatkan doktor untuk berehat dulu buat sementara waktu sampailah dia betul-betul dah okey. Lepas dah betul-betul sembuh, Amy ni degil lagi tau. Orang suruh masuk pusat pemulihan, dia tak nak, siap geram ya aku. Jadi, balance 17 show untuk tour konsert dia dekat Eropah dan US masih diteruskan. Pada Oktober 2007, dekat Norway, Amy kena tangkap dekat satu hotel area Bergen sebab bawa ganja. Polis keluarkan kenyataan yang diorang dapat maklumat dari sumber yang tak diketahui. Aku rasa orang terdekat juga tu yang report. Suruh tobat dia tak nak, biar orang dia rasa sekali. Amy, Blake dengan orang ketiga yang tak dikenali telah ditahan dan dipenjarakan dekat Norway. Tapi diorang dibebaskan dengan ikat jamin $715 seorang. Pada bulan November 2007, Blake cuba nak bayar £200,000 dekat waiter yang kena serang dengan Blake tadi tu. Dia minta waiter tu tarik balik laporan dia, kira settle tepi tapi waiter tu tak nak. Member menyirap apa lagi dia buat hal lagi langsung kena angkut dengan polis. Disebabkan stres, dak Blake ni kena tahan lagi masa konsert Amy dekat Birmingham's National Indoor Arena. Amy datang dalam keadaan yang mabuk teruk sampai semua orang bu dia. Lepas tu semua orang keluar. Ada seorang wartawan siap tulis, malam tu malam yang paling sedih untuk dia sebab dia tengok seorang artis muda yang ada bakat besar tapi disisirkan. Lepas tu Amy batalkan lagi semua konsert dan public appearance dia untuk sepanjang tahun 2007 dengan alasan arahan daripada doktor. Tapi sebulan lepas tu Amy kena tangkap sebab pergi kacau kes laki dia. Lepas tu Amy keluarkan statement yang masalah laki dia yang jadi punca dia tak boleh nak teruskan tour konsert dia. Walaupun Amy ni asyik buat hal, orang tetap beli album dia tau. Sebab tu aku kata dia ni ada bakat besar. Dia buat hal macam mana pun orang tak boleh nak deny yang bakat dia tu power. Sebab tu orang tetap beli album dia. Dan jangan terkejut, untuk tahun tu je Amy dah capai platinum nak dekat 5 kali. Maka album Back to Black jadi best selling album in England. Sebab dekat England je album dia dah berjaya dijual sebanyak 1.85 juta unit. Pada bulan Januari 2008, viral pula satu video Amy tengah hisap kokain. So Amy kena tahan untuk soal siasat tapi tak kena dakwa secara rasmi sebab polis tak boleh nak tentukan secara rasmi apa yang Amy hisap dalam video tu. Lepas tu Amy dimasukkan dalam pusat pemulihan sekejap tapi lepas tu dikeluar balik. Amy tak dapat nak pergi Grammy Awards 2008 sebab kerajaan US tolak visa dia disebabkan rekod latar belakang Amy ni yang penuh dengan dadah. Maka Amy tak dapat nak perform live dalam event tu. Tapi Amy perform secara satellite atau bahasa mudahnya secara online dekat London. Malam tu Amy menang 5 anugerah Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year, Pop Vocal Album dengan Female Pop Vocal Performance. Amy ni jadi penyanyi British pertama yang dapat 5 anugerah Grammy dalam masa satu malam. Dah ada penyanyi British siap kaup sampai 5 award sekali arung. Gila tak gempak Tapi rekod ni dah dipecahkan oleh Beyonce
Beyoncé yang dapat 6 anugerah dalam masa satu malam pada tahun 2010 dan Adele pada tahun 2012 sebagai penyanyi British yang dapat 6 anugerah dalam masa satu malam. Surat khabar The Sunday Times anggarkan nilai Amy Winehouse pada masa ni ialah 10 juta pound sterling dalam satu senarai ahli muzik yang kaya di bawah umur 30 tahun. Walaupun kejayaan Amy dalam muzik dia makin berkembang, tapi kesihatan dan kehidupan Amy ni makin lama makin teruk. Pada bulan Mei 2008, Amy nak perform dekat The Rock in Rio Festival dekat Portugal. Family dia tak bagi pergi, tapi dah Amy ni degil juga nak pergi. Show tu jadi macam siap sebab Amy sampai lambat gila. Lepas tu bila nak nyanyi, suara dia pula problem. Perangai gila Amy makin menjadi-jadi bila Amy pergi serang peminat masa show dekat Glastonbury Music Festival dekat England pada Jun 2008. James Costello yang berumur 25 tahun masa tu bagi tahu BBC yang Amy pergi sikukan dahi dia lepas ada orang baling topi dekat Amy. Walau macam mana pun Costello kata yang dia tak rasa nak report polis pun, maka Amy terselamat daripada tindakan undang-undang. Dalam satu video viral yang lain pula, memang obvious gila kantoi dah Amy ni pergi serang beberapa orang dekat situ. Amy juga dikatakan start bertindak ganas dengan media dan paparazzi sampai dia dikategorikan sebagai personality kedua yang paling dibenci dekat England. Lepas habis konsert dia, Amy banyak spend time dekat London Hospital untuk rawatan pencegahan awal penyakit emfisema dan degupan jantung yang tak teratur disebabkan kuat isap ukur dengan kokain. Ayah Amy keluarkan kenyataan bahawa doktor dah warning Amy kalau dia tak nak stop ambil barang ni, sooner or later confirm dia kena pakai topeng dengan tangki oksigen untuk bernafas. Tapi dak Amy ni tak dengar cakap, dia buat tak tahu je. Dalam bulan yang sama, Blake dengan 3 orang lagi dah mengaku bersalah atas kesalahan menyerang orang awam dan menghalang tugas mahkamah. Mahkamah benarkan Blake dibebaskan dengan syarat dia kena masuk pusat pemulihan untuk rawatan jangka masa panjang. Pada akhir tahun 2008, rumah tangga diorang ni terlerai, di mana family kedua-dua belah pihak ni dah tak setuju dah kalau diorang ni teruskan hubungan. Lepas tu, Amy pindah dan menetap dekat Pulau St. Lucia, di mana media kata yang Amy dah jumpa dengan cinta hati yang baru dekat situ. Pada Januari 2009, jurucakap Amy sahkan yang proses penceraian Amy dengan Blake ni dah bermula, di mana pihak Blake yang filekan penceraian tu. Walaupun starting tahun tu macam tak best, tahun 2009 ni dikatakan tahun yang baik juga untuk Amy sebab banyak benda besar yang best berlaku dalam tahun tu. Salah satunya ialah Amy layak masuk dalam Guinness Book of World Records sebagai Most Grammy Award won by a British female act. Selain tu, Amy juga umumkan yang dia nak tubuhkan recording company dia sendiri, iaitu Lioness Records. Dia jadikan anak angkat dia yang berumur 13 tahun, iaitu Dione Bromfield, sebagai artis pertama company dia. Seterusnya, sepanjang tahun 2010 dengan 2011, Amy ni memang banyak kena kritik bila buat live show. Amy selalu now menyanyi dalam keadaan mabuk, lost control, tak fokus, lupa lirik dan obviously keletihan. Masa show Amy dekat Dubai, Amy kena bu gila babi dengan audience. Agaknya member dah koyak, langsung dia stopkan performance dia dalam show tu. Masa show dekat Belgrade, Serbia, Amy kena bu lagi dengan penonton sebab dia mabuk gila sampai tak boleh nak nyanyi. Amy ni masa tu tak boleh nak ingat dia dekat mana, tak ingat lirik lagu dia sendiri. Band member dia pun tak ingat siapa. Kau bayangkan punya teruk dia mabuk. Amy nak keluar daripada pentas, tapi bodyguard Amy tak bagi. Dia suruh Amy teruskan juga show tu. Untuk show dekat Athens dengan Istanbul, Amy terus tarik diri daripada line-up artis yang nak perform. Pada 21 Jun 2011, Amy cancelkan semua show dia dekat Eropah dengan alasan dia nak pulihkan diri dia. Persembahan terakhir Amy pada 20 Julai 2011, di mana Amy buat surprise sebab tiba-tiba muncul dalam persembahan anak angkat dia dekat Camden's Roundhouse. Amy dengan Dione Bromfield nyanyi lagu Mama Said daripada The Wanted. Pada 23 Julai 2011, Amy telah meninggal dunia di usia 27 tahun disebabkan keracunan alkohol yang tak disengajakan. Amy dijumpai tak sedarkan diri dekat rumah dia dan bila polis datang, polis sahkan yang Amy dah meninggal dunia dekat tempat kejadian. Report daripada postmortem mengatakan kandungan alkohol dalam darah Amy 5 kali ganda banyak daripada had alkohol yang dibenarkan untuk memandu. Amy telah dikebumikan pada 26 Julai 2011 dekat Edgewarebury Lane Cemetery. Majlis pengebumian dia ni dibuat secara tertutup dan dihadiri oleh rakan artis dengan family terdekat sahaja. Bekas lelaki Amy, Blake, nak minta pelepasan untuk datang, tapi bapa Amy tak benarkan dia datang. Aku rasa bapa Amy marah gila dengan Blake ni sebab ajau anak dia jadi tak tentu arah. Disebabkan Amy ni mati masa umur 27 tahun, maka Amy telah disenaraikan sebagai salah seorang ahli dalam 27 Club. Mana yang tak tahu tu, 27 Club ni satu grup orang famous, terutamanya musician dengan pelakon yang mati masa umur 27 tahun. Lepas kematian dia, Amy Winehouse Foundation telah ditubuhkan oleh family Amy pada 14 September 2011. Tujuan foundation ni ditubuhkan untuk menentang aktiviti penagihan dadah dan alkohol dalam kalangan belia dan remaja.
Selain tu, foundation ni juga nak bagi sokongan dekat golongan muda yang kurang berkemampuan tapi ada potensi besar dalam bidang seni. Selain tu, rakaman lagu terakhir Amy bersama Tony Bennett dikeluarkan pada 20 September 2011. Tapi muzik video lagu tu dah publish pada 14 September 2011 dalam MTV dengan VH1 sebagai memperingati ulang tahun kelahiran Amy yang sepatutnya ke-28. Pada 14 September 2014, ulang tahun kelahiran Amy ke-31, seorang pengukir patung bernama Scott Eaton buatkan satu patung Amy dan diletakkan dekat Stables Market, Camden Town, London. Selain tu, pada 16 Mei 2015, satu filem dokumentari yang bertajuk Amy telah ditayangkan. Filem ni menceritakan kisah hidup Amy daripada lahir sampai ledak Amy ni mati. Banyak lagi penghargaan lain yang dibuat untuk memperingati Amy Winehouse ni. Kalau nak ikutkan cerita pasal dia ni panjang lagi, tapi aku ambil yang penting-penting je lah. So itulah dia sejarah ringkas pasal seorang penyanyi berbakat besar yang bernama Amy Winehouse. Pada pandangan aku, Amy ni okey je sebenarnya. Walaupun kita tengok dah Amy ni punya perangai macam orang tak sudah kan. Untuk pengetahuan korang, Amy sebenarnya aktif juga dalam kerja-kerja amal. Lagi-lagi bila kerja amal tu untuk kanak-kanak. Satu program TV British yang bernama Pop World pernah senaraikan Amy sebagai artis paling rajin buat kerja amal. Seorang lelaki bernama Julian Jean DeBaptiste keluarkan statement lepas kematian Amy, di mana Amy ni dah tolong bayarkan semua kos pembedahan dia yang bernilai £4,000. Mamat ni nak ucapkan terima kasih, tapi Amy just peluk dia dan suruh dia rahsiakan benda ni. Senang cerita, komuniti seni dan badan-badan amal semua kenal Amy yang sangat banyak membantu diorang. Bagi aku, silap Amy ni bila dia dah letakkan sayang dia pada orang yang salah. Amy jadi penagih pun sebab dak Blake, dan makin teruk pun sebab dak Blake. Amy ni tak boleh nak kontrol diri dia bila dia frust dengan Blake ni. Yelah, benda dah sayang gila babi kan, bila kecewa pun gila babi juga Lagi buat teruk, dah kecewa main pula barang. Benda yang paling aku kesian, Amy ni bakat dia besar tapi dia lagi famous dengan ketagihan dadah dengan alkohol. Sampai orang dah lupa yang dia ni ada bakat. Kan selalu orang kata lelaki ni boleh berjaya atau jatuh disebabkan perempuan kan. Jadi kisah hidup Amy ni boleh dijadikan contoh. Hidup perempuan pun boleh naik atau jatuh disebabkan seorang lelaki. Untuk tu aku nasihatkan wanita dekat luar sana, carilah lelaki yang boleh bawa kau ke jalan yang betul. Aku tak adalah kata lelaki tu kena bagus semua benda, tapi paling tidak pun jangan sampai dia jadi punca kejatuhan kau. Jangan letakkan cinta dan sayang korang tu dekat seorang lelaki sepenuhnya, sebab bila berkecai tu, dia berkecai semua, tak ada tinggal sikit pun untuk kau. Jadi fikir-fikirkanlah. Satu lagi, jauhilah dadah, dekatilah aku. Kalau korang ada pandangan, pendapat, nak betulkan atau nak tambah fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku tak berapa power hari ni. Terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk dengar cerita aku. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.